Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia baru, salam Melaka berwibau pintar hijau bersih. Sagodri, sagodrgle, vanakkam. Sepian yang khuaran mani hau ma khaifalakum manabilah syukran maradan khuaran inturun mundai ciran tacahau. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sibel Melaka, Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah, mahu menyeru kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga istana, seterusnya Majlis Raja-Raja Melayu Malaysia, Kesultanan Melayu Malaysia, kita mohon kepada Raja-Raja Melayu dan istana supaya segera menimbangkan cadangan, pandangan, saranan berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Artikel 5 to 19, hak rakyat, NGO, masyarakat sibel maupun civil society organisation untuk kami tampil memberi pandangan baik. Apakah pandangan saya kepada Yang Pertuan Agong, Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu? Kerana kita melihat sekarang ini masalah pergolakan politik, percaturan politik, perebutan kuasa di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan telah memberi kesan dan impak kepada isu keselamatan, isu kesihatan, serangan penyakit coronavirus yang meningkat kepada 93 kes yang terkini. Yang di-Pertuan Agong juga melahirkan keresahan, kegusaran dan kebimbangan baginda Tuanku Sultan, dan begitu juga keadaan ekonomi yang merudum, currency yang merudum, ketidakstabilan politik di Malaysia, kegagalan, ketidakmampuan kerajaan negeri di Malaysia yang sering bertukar kuasa kedudukan di antara Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Kerajaan Persekutuan, begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan, dan sekarang ini kita melihat PH dan Pakatan PN, iaitu Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, mereka gagal untuk memastikan kerajaan negeri berfungsi dengan baik. Memang sedang berlaku sekarang ini antara kerajaan negeri. Kita melihat percaturan yang hebat. Kebanyakannya negeri-negeri dikuasai oleh Perikatan Nasional, tetapi kerusi majoriti mereka sangat lemah. Begitu juga kalau Pakatan menjadi memimpin kerajaan negeri, mereka juga sangat lemah kerana akan berlaku possibility ataupun keberangkalian untuk mereka jatuh, rebah dan seterusnya, tidak stabil untuk memimpin kerajaan negeri maupun kerajaan pusat. Hari ini kita melihat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga hari ini buntu untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berkaliber, intelektual, bersih, tidak korup, pemimpin-pemimpin di peringkat kementerian, jemaah menteri, menteri kabinet yang berintegriti tinggi, beraccountability, berkarisma, dan mereka-mereka yang boleh diterima oleh rakyat seperti mana di atas pilihan rakyat melalui manifesto PRU 14 atau 14. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak melihat kepada Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Bagi saya adalah orang politik ini telah membawa satu musibah malapetaka, kacau bilau dalam kestabilan ekonomi, politik dan juga pentadbiran negara. Oleh kerana mereka berebut kuasa, akhirnya bencana dan bahang seterusnya kebinasaan telah berlaku di Malaysia, dan kita rakyat, baik orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Melanau, Portugis, kita sedang berhadapan dengan segala tekanan, segala percaturan, segala perebutan kuasa dan perbuatan yang agak tidak siuman dan boleh dikategorikan sebagai tidak waras dalam kalangan pemimpin politik dengan negara ini, yang mana mereka meletakkan jawatan suka hati mereka dan seterusnya mahukan kuasa balik, dan seterusnya wakil rakyat yang korup, yang tidak ada integriti, mahu menjadi kerajaan. Jadi isunya di sini, walaupun kita sebut tentang two-third majority maupun majoriti muda dan sebagainya, masalahnya sekarang kerajaan Malaysia tidak stable dan tidak boleh dipimpin dengan baik dan lestari, kredibel, bakal diyakini oleh pelabur dan juga negara luar, termasuk sekarang kita melihat bagaimana negara luar, media luar seperti CNN, Al Jazeera, BBC dan dunia melihat kita secara negatif, dan mereka tidak yakin dengan percaturan politik dan kestabilan ekonomi dan juga mata wang, seterusnya kepimpinan kerajaan, baik peringkat kerajaan persekutuan atau negeri. Saya tampil mahukan campur tangan Tuanku Sultan, sebab ketua negara adalah Yang Pertuan Agong, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Tetapi dalam keadaan Perdana Menteri yang tidak stabil, ketua menteri-menteri besar yang tidak stabil,
Saya rasa sudah sampai masanya keadaan yang getir untuk istana campur tangan bersama Majlis Raja-Raja sama ada mahu memanggil Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang, iaitu Perdana Menteri sekarang ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang adalah, saya tidak pasti sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun sebaliknya Tun Mahathir. Pastikan satu perundingan dicapai sehingga Parlimen dibubarkan pada tahun 2023, iaitu ketika 5 tahun pemerintahan satu penggal kerajaan. Mahupun Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu memikirkan secara serius dalam keadaan yang getir ini kerana ancaman penyakit coronavirus dan seterusnya ekonomi kita yang merudum dan ketidakstabilan baik Pakatan Harapan maupun Pakatan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, kerana akan ada cantas-menyantas di Parlimen usul-usul mencabar Perdana Menteri. Perkara ini akan berterusan di negeri dan kerajaan pusat. Maka saya sebagai penganalisis politik, sebagai presiden NGO, sebagai pemikir tampil melahirkan kebimbangan ini, dan saya melihat signifikannya, rasionalnya dan merit yang dimiliki oleh istana Yang Tuan Agong dan Majlis Raja-Raja sebagai ketua negara. Tuanku Sultan mestilah menyelamatkan Malaysia, membantu menyelesaikan polemik pandemik dan cacah marbah politik Malaysia, kerana tidak terkawal dan mereka ini hanya memegang jawatan namun tidak boleh melantik jemaah menteri yang bersih, beraccountability, yang diyakini rakyat. Dan kita juga tidak menjamin Pakatan Harapan akan diamkan diri, dan mereka sudah pasti Pakatan Harapan akan tampil, akan mencabar Perikatan Nasional di Parlimen, begitu juga di negeri. Jadi tuanku patut memohon supaya tuanku dan sebagai Sultan, sebagai Agong dan seterusnya Raja-Raja Melayu bangkit segera membantu. Sebab setakat tuanku di istana menyatakan keresahan, kebimbangan terhadap peningkatan kes coronavirus tidak akan menyelesaikan masalah, kerana kerajaan sudah hilang fokus, kerajaan tidak kuat, baik kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maka Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu dan Yang Tuan Agong perlu campur tangan segera untuk memastikan sama ada mahu memastikan, memberi teguran, memanggil Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang dan memberikan kata dua untuk mereka fokus selesaikan masalah dalam 3 tahun berkaitan dengan isu ancaman coronavirus, melantik jemaah menteri sementara, ataupun mahu bubarkan Parlimen, segerakan pilihan raya dan bentuklah semula kerajaan di peringkat federal dan state. Saya rasa itu yang terbaik. Ini pandangan peribadi saya yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan melalui artikel 5 until 19. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.